Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk dasar dan pelaksanaan kokurikulum di sekolah, iaitu dasar utama 5 bagi subjek GKKO 1062 kokurikulum dan kesihatan diri. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Zawin Iwani binti Muhammad Aris, Ifah Amir binti Zamani dan juga Nurul Izzati binti Yasmin. Terdapat 5 dasar pelaksanaan kokurikulum di sekolah, iaitu yang pertama dasar utama kedua dasar utama kedua, dasar utama ketiga, dasar utama keempat dan juga dasar utama kelima. Baiklah, kegiatan kokurikulum membawa maksud apa-apa sahaja kegiatan yang dirancang. Kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah. Malah kegiatan kokurikulum ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menambah, mengukuh serta mengamalkan kemahiran dan juga nilai-nilai yang telah dipelajari. Bagi dasar utama 5, pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyataan beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi atau paksaan. Namun begitu, pelaksanaan kokurikulum ini memfokuskan kepada peningkatan perpaduan serta integrasi dalam kalangan murid-murid di sekolah. Baiklah, ahli kumpulan seterusnya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk yang berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zawin Iwani binti Muhammad Aris dan sekarang saya akan menerangkan untuk unsur yang pertama pada dasar yang kelima. Okey, unsur yang pertama adalah kokurikulum dilaksanakan beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi dan paksaan. Okey, apa maksud unsur diskriminasi ni adalah unsur diskriminasi ni dia macam memecah belahkan. Maknanya dia tak menggabungkan antara kedua-dua pihak. Contoh, lelaki dan perempuan. Dalam sesuatu kelab itu dia tak gabungkan antara lelaki dan perempuan. Sepatutnya ada lelaki dan perempuan, tetapi dia pecahkan. Okey, melainkan kelab ataupun persatuan tu hanyalah khusus kepada perempuan sahaja dan hanyalah khusus untuk lelaki sahaja. Dan unsur diskriminasi ni juga boleh dikatakan memecah belahkan antara kaum dan bangsa. Maknanya Melayu, Cina, India dia tak gabungkan dalam satu kelab. Dan paksaan maknanya memaksa pelajar tersebut untuk menyertai sesuatu kelab yang dia tidak suka. Okey. Dan apa kesan dia? Yang pertama, pelajar lebih aktif kerana menyertai bidang yang diminatinya. Apabila pelajar ni, kita tak paksa dia untuk menyertai mana-mana bidang, mana-mana persatuan, dia akan jadi lebih aktif dalam persatuan tersebut. Terutamanya dalam menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkanlah dalam persatuan tersebut. Yang kedua, melahirkan perasaan kasih sesama pelajar. Bila tak ada unsur diskriminasi, terutamanya dalam aspek agama dan bangsa, lahirlah perasaan kasih sayang antara pelajar. Okey, dan yang ketiga, objektif kokurikulum tercapai. Bila adanya unsur kerjasama, bila para pelajar ni dijadi minat dan aktif dalam menyertai pelbagai bidang itu, objektif secara automatik, objektif kokurikulum sesuatu persatuan ataupun kelab tersebut akan tercapai. Unsur yang kedua adalah fokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid. Okey, ini untuk meningkatkanlah perpaduan antara para pelajar. Apa kesan dia? Yang pertama, ikatan perpaduan semakin kukuh. Bila adanya pelbagai agama, pelbagai kaum dalam sesuatu persatuan ataupun kelab, secara tidak langsung ikatan perpaduan tersebut semakin kukuh antara
bangsa lah Melayu, Cina dan India yang utamanya. Dan yang kedua, memupuk sikap hormat menghormati antara kaum. Bila mereka ni bergabung dalam satu kelab ataupun persatuan dalam co-curriculum, mereka ni akan jadi hormat menghormati antara kaum. Maknanya mereka ni tak adalah untuk saling berbalah ataupun bergaduh antara satu sama lain lah antara kaum. Dan yang ketiga, tidak wujud sikap membanding bezakan kaum dan agama. Ada sesetengah pelajar dia membanding bezakan lah, terutamanya kaum India. Ramai dalam kalangan pelajar sekolah rendah, dia membanding bezakan orang India tersebut. Contoh, kulit hitam, selalunya macam tu lah. Jadinya dalam kita tak nak wujudnya sikap tersebut, kita tak nak terapkan. Okey, awal-awal lagi dalam sekolah rendah, dalam diri pelajar sikap tersebut. Maknanya sebab itulah kita ada co-curriculum untuk memfokuskan dalam meningkatkan perpaduan antara satu sama lain dalam kalangan pelajar. Dan yang keempat, dapat mengetahui lebih lagi tentang adat bangsa lain. Bila pelajar tersebut dia menyertai sesuatu kelab, okey, campur-campur bangsa ataupun kaum, diorang ni dapat mengenal lebih lagi lah tentang adab bangsa lain. Okey, dalam mereka berkawan, dalam mereka berbual-bual, mesti ada terdetik untuk mengetahui lebih lagi adab tentang bangsa-bangsa rakan-rakan mereka. So dari situlah wujudnya perpaduan dan integrasi tersebut. Dan ini adalah contoh mewujudkan integrasi budaya melalui penyertaan murid-murid berbilang kaum dan dalam co-curriculum. Jadi co-curriculum ni amat memberi kesan yang besarlah terhadap diri pelajar. Okay? Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari Zawin Iwani binti Muhammad Arif di atas penjelasan yang begitu menarik sekali. Saya, Ifa Amira binti Zamani, akan dari unit PIM 4, nombor IC 030626030138, akan meneruskan pembentangan mengenai tajuk Dasar Utama 5 Co-curriculum. Di bawah topik penyertaan co-curriculum bersifat merentas disiplin, bersepadu dan tidak eksklusif. Seperti yang kita sedia maklum, prinsip ini memfokuskan kepada peningkatan perpaduan dan juga integriti dalam kalangan murid-murid. Malah pada masa yang sama, penyertaan bagi co-curriculum terbuka kepada semua pelajar. Oleh itu, secara tidak langsung, prinsip yang digunakan ini mampu untuk mengubah peribadi seorang murid dalam bidang co-curriculum apabila prinsip ini diaplikasikan di sekolah. Baiklah, salah satu kesan baik terhadap seseorang murid ialah murid akan lebih berdisiplin. Pihak sekolah juga akan memberikan penghargaan kepada sesiapa sahaja dalam kalangan murid-murid di sekolah yang bersifat berdisiplin. Oleh itu, penyertaan co-curriculum yang bersifat merentas disiplin ini mampu untuk membentuk diri seorang murid ataupun seorang pelajar supaya lebih berdisiplin dengan aktiviti-aktiviti co-curriculum yang diadakan di sekolah. Seterusnya, murid dapat bekerjasama walaupun berlainan agama dan juga bangsa. Salah satu impak apabila mereka berinteraksi dalam sebuah kelab ataupun persatuan di mana ahlinya terdiri daripada murid-murid yang berlainan budaya, agama dan juga bangsa. Justru murid-murid dapat merasai pengalaman apabila bercampur atau bergaul dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa dan juga budaya di dalam kelas, di luar kelas. Oleh itu, sekolah-sekolah juga perlulah menggalakkan pelajar-pelajar mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal. Sebagai contoh, gotong royong,
memperbaiki kawasan sekolah, ketatanegaraan, moral ataupun aktiviti-aktiviti yang menekankan perpaduan kaum. Bahkan kegiatan co-curriculum ini juga dapat dilaksanakan dengan penglibatan ataupun penyertaan anggota-anggota masyarakat setempat. Maka di sini dapat saya simpulkan bahawa kegiatan co-curriculum mampu untuk menjalinkan hubungan antara pelajar-pelajar yang walaupun mereka berlainan dari segi agama, bangsa ataupun budaya. Sebagai contoh, bangsa Melayu, bangsa India dan juga bangsa Cina dan juga bangsa-bangsa lain. Seterusnya, kesan yang ketiga iaitu prinsip ini dapat mengembangkan potensi diri para pelajar secara menyeluruh. Bagaimana? Caranya adalah dengan pihak sekolah memainkan peranan penting dalam mewujudkan peluang kepada para pelajar untuk mengeluarkan bakat ataupun menggunakan kemahiran yang mereka ada di dalam mana-mana aktiviti co-curriculum yang mereka minati, khususnya di sekolah. Malah bakat yang mereka ada itu mampu untuk membawa mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, peringkat antarabangsa. Hal ini adalah kerana potensi atau bakat para pelajar hanya dapat dikenal pasti ataupun dapat ditemui melalui pertandingan-pertandingan atau uji bakat yang diadakan di sekolah, khususnya dalam bidang co-curriculum. Hal ini juga bertepatan dengan matlamat falsafah pendidikan negara kementerian yang mana menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlulah diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara bersepadu agar mereka dapat mendidik diri mereka serta membentuk seorang insan yang seimbang dari segi rohani, intelek, emosi dan juga jasmani. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Yasmin. Nombor kad pengenalan saya ialah 03122020300200. Manakala nombor kad matrik saya ialah P21093547. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan rakan saya mengenai implikasi dalam dasar utama 5. Selain daripada co-curriculum yang dijalankan bersifat merentas disiplin, bersepadu dan tidak bersifat eksklusif, terdapat implikasi lain yang boleh kita dapat lihat dalam dasar utama 5, iaitu penyertaan co-curriculum terbuka untuk semua pelajar. Ini bermaksud semua pelajar boleh sama-sama menyertai aktiviti co-curriculum tanpa mengira bangsa, kaum dan agama mereka. Jadi, sememangnya apabila aktiviti co-curriculum dibuka untuk semua pelajar, ia mampu mendatangkan kesan positif dan memberi manfaat kepada semua pihak, terutamanya kepada pelajar. Sebagai contoh, yang pertama, apabila pelajar berlainan kaum, bangsa dan agama menyertai aktiviti co-curriculum bersama-sama, mereka akan mampu memupuk semangat kerjasama. Jadi, dalam sesuatu kumpulan, para pelajar akan bekerjasama untuk menghasilkan persembahan yang mantap. Sebagai contoh, dalam pertandingan ataupun aktiviti kawat kaki. Jadi mereka akan berusaha bersama-sama untuk menjadi disiplin untuk menghasilkan persembahan kawat kaki yang terbaik. Jadi tidak akan berlakunya babak saling membenci ataupun timbul rasa tidak suka antara satu sama lain. Itu untuk contoh yang pertama.
untuk kesan yang kedua, para pelajar akan saling berkongsi ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam sesuatu bidang. Sebagai contoh, kelab matematik. Seperti mana umum mengetahui, subjek matematik sememangnya lazim diboloti oleh pelajar kaum Cina. Memang sejak azali lagi. Jadi, pelajar kaum lain seperti kaum Melayu dan India boleh sama-sama belajar dengan pelajar kaum Cina dalam ilmu matematik. Jadi memang tidak akan timbul diskriminasi antara kaum. Sebab niat mereka hanya satu. Mereka ingin berkongsi ilmu pengetahuan dan menjadi insan yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Dan akhir sekali, untuk kesan penyertaan kokurikulum terbuka untuk semua pelajar, tidak dapat tidak, mereka akan mengukuhkan perpaduan. Jadi memang tidak dapat dinafikan lagi, perpaduan antara para pelajar akan menjadi semakin erat dan teguh apabila mereka sama-sama menyertai aktiviti kokurikulum. Mereka juga akan dapat menambah rasa kasih sayang antara satu sama lain. Di sini saya menunjukkan contoh gambar yang membuktikan bahawa pelajar berlainan bangsa, kaum dan agama mengikuti aktiviti kokurikulum bersama-sama. Jadi dalam dua gambar ni kita dapat lihat ada pelajar kaum Cina, ada kaum Melayu dan kaum India. Jadi meski mereka ni berlainan bangsa, kaum dan agama, mereka berusaha untuk bekerjasama untuk mencapai matlamat dan tujuan yang sama. Akhir kalam, bagi menggulung apa yang telah kami bentangkan pada hari ini, dasar-dasar pelaksanaan kokurikulum di sekolah mestilah direalisasikan dalam kerangka dasar pendidikan kebangsaan yang berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan. Ini bermakna semua pihak, terutamanya kepada para pentadbir sekolah, guru dan pelajar, mestilah bekerjasama untuk menjayakan semua dasar ini yang terdiri daripada dasar utama 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemahiran mengurus kokurikulum merupakan suatu proses yang sangat penting untuk mencapai matlamat dan tujuan kokurikulum. Jadi semua guru dan pentadbir sekolah mestilah menguasai kemahiran mengurus kokurikulum ni supaya aktiviti kokurikulum dapat berjalan dengan lancar, lantas dapat mencapai matlamat dan tujuan asalnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.